Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua murid-murid. Waalaikumsalam, Ustazah. Okey, bagus. Okey, hari ni semua sihat? Semua sihat hari ni? Sihat. Okey. Jadi sebelum Alhamdulillah. Jadi sebelum kita sambung pelajaran kita kan, kita nak belajar apa-apa ke? Kena start dengan baca doa dulu. Okay, jadi Ustazah rasa Ustazah nak lantik siapa kat sini? Sebab kat sini seorang je lelaki. Jadi Mutalib sila tolong ketai bacaan doa. Boleh? Okay, Boleh semua Ustazah. tanda tangan. Tanda tangan. Saya baca Ustazah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Okay, sekarang ni Ustazah nak korang murid-murid semua buat tangan macam ni. Satu. Okay, bukan peace ya. Satu. Okay, so kita akan bacakan kalimah syahadah. Kenapa? Sebab setiap hari kita kena memperbaharui kalimah syahadah kita kan. Okay, ikut Ustazah Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Okay. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey, turunkan tangan. Okey, Alhamdulillah hari ni kita dah baca doa dan kita dah pun memperbaharui kalimah syahadah kita pada hari ini. Okey, jadi Ustazah sebelum memulakan pelajaran kita, Ustazah nak kamu semua menyanyi satu lagu. Okey, tahu tak, murid-murid tahu tak lagu Bulan-Bulan Islam? Tahu? Tahu, Ustazah? Okey, Tahu. okey. Husna tahu, Mutalib tahu? Tahu kan? Nisa tahu Nisa lagu Bulan-Bulan Islam? Saya terlupa lah Ustazah. Allah, Nisa dah lupa. Okay, tak apa-apa. Kalau Nisa lupa tak apa. Ustazah sebab Ustazah hari ni nak tayangkan satu video. Okay, Ustazah nak tayangkan satu video lagu Bulan-Bulan Islam. Okay, siapa kat sini suka tengok Upin Ipin? Mesti semua suka kan? Jadi Ustazah hari ni nak tayangkan video Bulan-Bulan Islam yang dinyanyi oleh kartun Upin dan Ipin. Okay, jom kita nyanyi. Sekejap ya. Okay, Ustazah nak semua nyanyi sama-sama ya. Semua buka mic, nyanyi sama-sama lagu ni, okay? Tak tahu pun bolehlah cuba nyanyi-nyanyi. Senang je lagu ni. Okay. Okey, Ustazah. Assalamualaikum Kak Ros. Waalaikumsalam. Alahai, comelnya semua. Kita orang kumpulan nasyid dan akan menyanyikan lagu. Dia nak nyanyi lagu apa? Ada 2 lagu. Tak pilih lagi. Nyanyilah lagu Islam.
Macam mana lagu dia? Saya tahu. Hai. Cuba nyanyikan. Itu ya. Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Jamadil Awal Jamadil Akhir Rajab Syawal Ramadan Syawal Zulkaidah Zulhijjah. Okay, jom nyanyi. Muharram Safar Rabiul Okay. Alah, apa itu? Okay, dah selesai saja. Okay, semua. Okay, semua tepuk tangan untuk diri sendiri sebab nyanyi dengan sangat baik tadi. Okay, bagus. Okay, sekarang ni kita dah tengok, kita dah nyanyi sama-sama kan tadi lagu Mula-Mula Islam. Sekarang Ustazah nak tanya kamu satu teka-teki. Okay, Ustazah bagi hint lah. Antara banyak-banyak bulan yang murid-murid nyanyi tadi, yang kamu nyanyikan tadi, bulan apa yang paling dinanti-nantikan oleh umat Islam yang beriman? Bulan apa yang dekat dalam bulan tu banyak sangat peristiwa dan hari-hari yang penting. Hari-hari yang penting lah untuk umat Islam. Dan ni Ustazah bagi hint paling senang lah untuk korang, untuk kamu detect. Okay, bulan apa yang umat Islam diwajibkan berpuasa selama 1 bulan? Siapa cepat? Siapa boleh jawab angkat tangan? Saya. Apa jawapannya? Ya, saya lupa Zaza. Bulan Ramadan. Ya, tepat sekali. Semua tepuk tangan untuk Mutalik. Okey, tahniah Mutalik sebab berani menjawab. Okey. Okay, tak apa. Yang lain tak dapat jawab tak apa. Kamu ada banyak lagi peluang untuk jawab apa-apa yang Ustazah tanya kan. Okey, semua kena berani macam Mutalik. Okey? Okey. Okey, sekarang ni jawapannya adalah bulan Ramadan. Okey. Okey, sebenarnya bulan Ramadan ni dia ada berkaitan dengan apa yang kita akan belajar hari ni. Agak-agak siapa boleh teka? Dalam bulan Ramadan, apa yang keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadan? Mayan terawih, Salah. Mayan terawih. Ya, sembahyang terawih tapi tak tepat. Dia macam satu hari. More. Oh, itu moreh memang penting tapi kita takkan belajar moreh. Okey, siapa lagi? Okay, semua tak boleh kan? Saya. Nisa nak teka apa? Bulan Ramadan? Malam Dia ada berkaitan Lailatul dengan Qadar. Ya, Nisa pandai sekali. Tepat. Kita nak bincang pasal malam Lailatul Qadar. Okay, tepuk tangan untuk semua kerana berani menjawab. Okay, hari ni kita nak belajar tentang malam Lailatul Qadar. Okay, ingat tak waktu tahun 5 kamu ada hafal surah Al-Qadar kan? Ingat tak? Okay, semua dah hafal, semua dah tasmid kat Ustazah kan? Okay, sekarang ni kita akan belajar tentang isi kandungan surah Al-Qadar. Kita akan menghayati makna dia. Kita akan mempelajari pengajaran yang dibawa daripada surah ini. Okay. Jadi untuk pengetahuan murid-murid semua, dalam bulan Ramadan kita ada satu malam. Dia terletak dekat 10 malam terakhir. Dekat 10 malam terakhir tu ada satu malam iaitu malam Lailatul Qadar. Okay. Zul nak tanya kamu. Okay, siapa kat sini yang nak berkongsi dengan Ustazah apa-apa yang kamu tahu tentang malam Lailatul Qadar? Seorang bagi satu pun dah cukup. Siapa tahu? Pernah dengar tak malam Lailatul Qadar tu apa? Tahu tak apa benda tu malam Lailatul Qadar? Okay, angkat tangan siapa tahu? Usna macam confused.
Saya Nisa kan macam nak jawab. Saya orang Ya. tak tidur malam Lailatul Qadar ni. Kenapa orang tak tidur? Orang buat apa? Main game ke? Orang buat apa malam Lailatul Qadar? Nak confuse ni. Okey. Cuba fikir. Orang nak kejar. Orang nak Kejar kejar apa? malam Lailatul Qadar, Ustaz. Ya kejar malam Lailatul Qadar. Betul. Okey. Rasa-rasa kenapa orang nak kejar malam Lailatul Qadar? Sebab nak Rasa-rasa. masuk syurga. Ya betul. Okey, nak mempertingkatkan amalan. Ya betul. Okey, pandai. Semua pandai. Semua kiranya kamu semua dah tahulah sebenarnya malam Lailatul Qadar ni apa sebenarnya kan. Okey, jadi tu senanglah Ustazah nak ajar lagi sebab korang dah tahu kan. Okey, jadi hari ini topik yang akan kita pelajari ialah malam Lailatul Qadar. Okey, kita akan Ustazah akan bentangkan satu slide. Ini kita nak belajar dulu tentang pengenalan surah Al-Qadar. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, kita nak tahu dulu apa tu surah Al-Qadar, terletak dekat mana, apa intisari surah ni. Jadi Ustazah nak lantik seorang daripada kamu, boleh? Jadi Ustazah rasa Ustazah nak lantik Nurul Husna. Nurul Husna ada? Nurul Husna, Ustazah nak lantik kamu jadi guru cilik. Ada Ustazah. Okey, kamu kena baca teks ketuai, bacaan teks dekat slide dan Nisa Mutalib ikut, boleh? Ikut Husna. Okey. Selepas Husna baca satu ayat tu, satu baris ayat, Husna tolong jelaskan apa yang Husna faham, boleh? InsyaAllah. Boleh Husna? InsyaAllah. Okay, bagus Husna. Okey, jom kita tengok slide ni. Saya mula Ustazah. Okey, boleh silakan. Semua ke Ustazah? Ya, semua. Kamu kan guru cilik yang Ustazah ni. Untuk pembelajaran lain, orang lain pula yang kena kan? Okey. Pengenalan surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar mengandungi 5 ayat. Okey, Nisa Mutalib ulang. Ulang apa? Surah Al-Qadar mengandungi 5 ayat. ayat. Bagus. Cik Husna sambung. Surah ini merupakan surah ke-97 dan diturunkan di Mekah. Surah ini merupakan surah ke-97 dan diturunkan di Mekah. Okey. Surah ini dinamakan Al-Qadar kerana kandungannya membicarakan kehebatan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Surah ini dinamakan Al-Qadar kerananya membicarakan kehebatan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Para malaikat dan Jibril pada malam Lailatul Qadar dengan membawa keberkatan dan kebajikan kepada hamba-hamba Allah yang mukmin dan soleh. Para malaikat dan Jibril Para malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar dengan membawa keberkatan dan kebajikan hamba-hamba Allah yang mukmin dan soleh. Tak, saya faham dah. Apa kamu faham?
Boleh share dengan kawan-kawan? Patutlah malam Lailatul Qadar ni mulia. Sebab malaikat turun. Pandai Husna. Husna dapat dah point kat situ. Okay, lagi Husna lah nak kongsi apa? Apa yang Husna dapat? Agak-agak Husna kenapa diturunkan dekat Mekah? Boleh tak kongsi dengan kawan-kawan? Kenapa dia turun kat Mekah? Sebab Sebab apa? Okay, kebanyakannya surah-surah yang pendek diturunkan di Mekah. Okay, kebanyakannya surah pendek diturunkan dekat Mekah. Surah-surah yang panjang kebanyakannya diturunkan di Madinah. Contohnya surah Al-Baqarah. Okay, ada juga sebab lain. Kemungkinan sebab surah tu diturunkan ketika Rasulullah berada di Mekah. Okay, semua faham? faham Ustazah. Pandai pun. Okay, jadi Ustazah nak tanya, ada siapa-siapa tak faham tak tentang pengenalan surah Al-Qadar ataupun nak tanya apa-apa kat Ustazah? Angkat tangan. Kalau tak ada, kita akan pergi kepada topik topik yang kedua. Subtopik yang seterusnya. Saya faham Ustazah. Okay, Nisa faham Nisa? Faham Ustazah. Okay, bagus. Abu Talib, kamu faham ke? Ustazah nak tanya boleh? Ya, tanya. Kenapa malam tu dinamakan malam Al-Qadar? Kenapa tak malam malam raya ke, malam apa-apa ke? Kenapa dinamakan dengan malam Al-Qadar? Sebab sekejap Ustazah, dinamakan malam Lailatul Qadar kan? Ustazah kurang pasti untuk menjawab soalan ni. Nanti Ustazah search balik kenapa Al-Qadar. Nanti Ustazah bagi tahu kamu pada pembelajaran yang seterusnya. Boleh? Boleh, Okay, terima kasih Ustazah. Okay, itu saja. Kita dah pun belajar tentang pengenalan surah Al-Qadar. Sekarang ni kita nak kita nak belajar pula tentang terjemahan ayat di dalam surah Al-Qadar. Okay. Murid-murid, jadi kita akan teruskan dengan intisari ayat surah Al-Qadar. Mesti nak tahu kan apa maksud surah Al-Qadar ni? Baik Ustazah. Okay. Jadi Ustazah ada sediakan satu aktiviti yang kamu perlu lakukan secara dalam kumpulan. Okay, masing-masing semua dah ada kumpulan kan? Ada Ustazah. Okay. Jadi Ada Ustazah. okay, bagus. Nampak tak apa yang Ustazah pegang ni? Nampak kotak Ustazah? Kotak kan? Nampak. Kotak ni dia ada tanda soal. Ustazah bagi nama kat dia kotak misteri. Sebab mesti kamu semua tak tahu kan apa dalam kotak ni. Ustazah pun Tahu Ustazah. Ustazah pun Ustazah mesti dah tahu Ustazah yang buat. Okay. Jadi nanti Ustazah akan buka kotak ni. Ada apa dalam kotak ni. Jadi kalau korang nak tahu, kalau awak semua nak tahu, setiap wakil kumpulan akan ke depan dan ambil benda yang terdapat dalam kotak ni. Lepas tu kembali ke tempat masing-masing. Boleh? Boleh Ustazah. Boleh ke boleh? Boleh. Kalau Ustazah tanya Boleh. boleh, nanti kamu jawab mestilah boleh Ustazah. Macam tu boleh? Mestilah boleh Ustazah. Mesti nak boleh. Mesti boleh.
Okey, bagus semua, bagus. Okey, jadi semua wakil kumpulan ke depan ya. Ambil cabut dalam kotak ni. Okey, Muttalib 1, Adawiyah 1, Isak 1. Okey, bagus, bagus. Okey, semua dah dapat dah? Dapat dah Ustazah. Dapat dah? Okey. Dapat. Cuba tunjuk dekat ahli kumpulan kamu, apa yang kamu dapat. Saya dapat ayat yang kelima Ustazah. Bagus Adawiyah. Saya dapat ayat yang kedua. Saya dapat ayat keempat Ustazah. Semua boleh baca tak? Boleh, dah pernah hafal dah ni sebelum ni Ustazah. Dah pernah hafal dah, tapi Ustazah tak baris tu. Boleh tak nanti Ustazah nak suruh kamu baca mengikut baris yang betul? Boleh? Seorang-seorang Boleh Ustazah. Boleh? Senang je. Hey. Bagus Adawiyah. Jadi sebabkan Adawiyah nampak bersemangat, jadi Ustazah nak suruh Adawiyah dulu baca. Adawiyah dapat ayat ke berapa je? Saya dapat ayat yang kelima Ustazah. Oh. Ni ayat paling panjang tu. Okay, baca. Ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okay, bagus. Betul tak Ustazah saya baca? Betul. Beri tepukan kepada Adawiyah. Dia berani membaca di hadapan kelas. Okay, seterusnya Abdul Muttalib. Baca ayat yang kamu dapat. Dia saya Ustazah. Saya dapat ayat keempat. Oh, yang ni ayat paling panjang. Saya silap tadi. Okey. Saya baca Ustazah. Baca. Baca baris betul tau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli Betul tak Ustazah? Aiwah, bagus Muttalib. Nanti kamu mesti dah biasa kan baca ayat ni kan. Jadi tak ada masalah lah. Jadi Ustazah jemput yang akhir sekali. Nisa boleh baca? Dapat ayat ke berapa? Boleh Ustazah. Saya dapat ayat kedua. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Alhamdulillah. Nampaknya semua murid dalam kelas ni dapat membaca dengan betul, dengan baris yang betul. Saya nak bagi good. Nak bagi good kat semua. Yeay. Okay, tapi kamu baca ni faham tak apa maksud dia? Faham tak? Tak tahu lah. Ustazah. Saya baca je Ustazah. Ustazah suruh baca. Tadi Ustazah dah cakap pasal penerangan ayat je kan. Dia tak meneliti lagi kan. Jadi kali ni Ustazah ada surprise untuk korang. Cuba kamu semua tengok di bawah meja korang. Ada tak kertas yang terselit? Sekejap Ustazah, saya cari. Cari. Saya jumpa. Ada. Saya lupa. Wah, saya jumpa dah Ustazah. Ini Ada dekat laci bawah meja saya. Saya tak letak pun Ustazah. Bila Ustazah letak? Ustazah kan.
Ustazah buat magic. Abracadabra. Okay. Jadi apa yang ada di tangan kamu sekarang adalah maksud bagi ayat di dalam surah Al-Qur'an. Tapi maksud tu tak semestinya maksud yang ayat yang kamu dapat. Faham tak? Sebab kamu kan dah cabut tadi. Jadi tak tahu ayat mana. Jadi tadi kamu dah dengar kan bacaan daripada sahabat-sahabat kamu yang lain. Jadi kita akan baca dulu surah Al-Qur'an berserta maksud dia. Nanti kamu akan sesuaikan ayat yang kamu dapat ni maksudnya dengan rakan kamu yang mana, dengan kumpulan mana. Faham tak? Jelas? Faham Ustazah? Jelas? Boleh ke boleh? Boleh. Ustazah. Okay, bagus. Okay, Ustazah baca, kamu ikut boleh? Boleh Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة بربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام حتى Okay, sekarang Ustazah akan baca maksud dia pula. Kamu dengar dan kamu teliti apa ayat yang kamu dapat. Boleh? Okay, ayat pertama maksudnya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ayat kedua, dan bagaimanakah engkau mengetahui tentang kebesaran malam Lailatul Qadar? Ayat ketiga, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat keempat, pada malam itu diturunkan para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa semua perkara yang ditakdirkan berlaku pada tahun berikutnya. Dan ayat terakhir, sejahteralah malam berkat itu sehingga terbit fajar. Dapat tak? Kena Ustazah ulang. Dapat Ustazah. Ustazah, Ya? ayat nombor 3 tu apa? Maksud ya? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mentalik dapat maksud ayat tu ke? Saya dapat ayat tu. Jadi Mentalik dah tahu dah apa ayat yang kena dengan maksud tu? Tahu ayat nombor Macam 3. mana punya ayat tu? Ayat dia berbunyi macam ni salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Betul tak salah? Betul ke? Ya, betul lah Mutalik. Tangan tak Mutalik. Okay, kalau nak tahu, keyword dia dekat sini, Syahrun ni bulan. Jadi, kita sesuaikan maksud dia dalam bahasa Arab tu, Syahrun tu dengan maksud dia. Okay, boleh? Bagus Mutalik dapat menyesuaikan dengan maksudnya. Okay, Nisa dapat maksud ayat apa? Ayat yang mana? Saya dapat maksud ayat yang kelima. Macam mana tu? Ayat dia bunyi Macam mana? Cuba baca ayat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maksudnya sudah terbenam malam itu sehingga terbit fajar. Antara kawan-kawan kamu ni, siapa yang baca ayat tu tadi? Ingat tak? Adawiyah. Ya, betul tu. Ya. Betul ke Adawiyah? Betul Ustazah. Adawiyah pula dapat ayat mana? Ustazah, ayat saya panjang Ustazah. Saya dapat terjemahan ayat panjang Ustazah. Nak saya bacakan Ustazah? Baguslah. Baca. Saya dapat, pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa semua perkara yang ditakdirkan berlaku pada tahun berikutnya. Ustazah, saya tahu apa ayat dia. Sebab tadi Ustazah kata ada ayat yang paling panjang, iaitu yang Mutalik baca tadi. Jadi saya rasa itu ayat dia Ustazah. Betul ke kamu ni? Ya, ayat keempat Ustazah, saya rasalah. Tanya Betul saja. Saya baca panjang tadi. Betul. Baguslah semua ni. Jadi kamu semua dah dapat tentukan yang mana ayat dengan maksudnya sekali. Jadi sebabkan itu Ustazah nak suruh kamu semua susun dan gabungkan semua ayat dan maksud dia di atas kertas majung yang berada di belakang kelas. Boleh ke? Boleh? Boleh Ustazah. Masa sekejap je tau. Dalam 5 minit boleh? Boleh. Maksudnya Ustazah kami kena tulis ayat, lepas tu kami tulis terjemahan. Macam tu ke Ustazah? Tak, kamu pergi tampal je dekat belakang. Oh, apa yang ayat kami dapat tadi? Kan kamu dah dapat ayat dengan maksud. Jadi kamu susun je ikut urutan dia sekali dengan maksud dia. Oh. Pergi cepat, pergi. Okay, saya bagi 5 minit, okay? Dah Ustazah. Bagus Mutalik. Okay, yang lain dah. Okay, nampaknya semua dah kembali ke tempat masing-masing. Jadi saya nak periksa ni betul ke ayat yang kamu susun ni? Nampaknya semua betul. Jadi Ustazah nak bagikan tepukan gemuruh. Yeay. Jadi kamu dah dapat tahu maksud dan ayatnya. Tapi kita nak mendalami lagi kepada intisari ayat surah Al-Qur'an ni. Jadi kamu nak buat apa? Boleh ke kamu dengar Ustazah cerita? Nak tak dengar Ustazah cerita? Nak Ustazah, saya suka dengar orang bercerita Ustazah. Tapi jangan tidur pula, okey? Tak Ustazah. Okay, basuh telinga, okey semua?
Pada ayat pertama surah Al-Qad ni, Allah menceritakan, sesungguhnya kami telah menurunkan ia pada malam Lailatul Qadar. Apakah Pu tu dia lah, tapi Allah tak mention Al-Quran. Jadi yang diturunkan ialah Al-Quran. Al-Quran ni merupakan panduan kepada seluruh umat Islam dan merupakan mukjizat paling besar terhadap Nabi Muhammad SAW. Kamu baca tak Quran setiap pagi? Mesti baca kan? Setiap bermula kelas tu, kamu akan baca Quran. Nampak tak Al-Quran tu dia menjadi panduan dalam hidup kita. Dan kita tahu banyak akidah dalam tu, fiqh, kita tahu sirah-sirah pasal Rasulullah, pasal Nabi-Nabi yang dulu dalam Al-Quran. Jadi nak cakapnya, Lailatul Qadar ni mulia sangat sebab Al-Quran yang menjadi panduan kepada umat Islam dari dulu sampai sekarang diturunkan pada malam tersebut. Lepas tu ayat kedua, Allah tanya lagi, bagaimanakah engkau mengetahui tentang kebesaran malam Lailatul Qadar? Dah lah turun Al-Quran pada malam tu. Apa lagi kebesaran malam Lailatul Qadar ni? Dan pada ayat ketiga, Allah sebut malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Okay. Dalam setahun ada berapa bulan? 1, 2, 3, 4, Ya. 12 5, 12 bulan Ustazah. 12. 12 bulan. 1, 3, 4. Lebih Mutalib. Lebih dah tu, lebih. Oh, lebih ni dah. Ada 12 je. Oh. Tadi kan kamu nyanyi. Tadi bulan dalam Islam. Kamu nyanyi kan tadi? Ustazah ni dia nyanyi. Nyanyi. Ada berapa? Oh, yang tadi dah Zah. Bulan Islam dengan bulan Masihi dia sama je, ada 12 bulan. Ingat tau? Oh, macam tu rupanya Ustazah. Tu. Okay. Kalau setahun ada 12 bulan, kalau 1000 bulan berapa tahun? Siapa yang pandai matematik dalam kelas ni? 24, cepat kira, cepat. 3, 2, Saya ada kalkulator Ustazah. 1, 12, Saya kira 25, 4, Ha? 4, 3, 21, 2021. Tak boleh kira guna tangan dia tu. jawapan dia Ustazah. Semua 3. 83 tahun Ustazah. 83 tahun. Apa tu? Lama Ustazah. Sama kan? Jadi nak cakapnya, Saya dah ganggut dah lah. Mutaliah. Nampaknya Adawi dah dapat menjawab terlebih dahulu. Okay. Tak apa Mutalib. Lain kali bawa kalkulator. Okay? Jadi Baik Zah. saya nak cakapnya, kan dalam ayat tu sebut malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya bukan 83 tahun je. Lebih baik daripada 83 tahun. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, jangka hayat kita tak lama pun. Nabi Muhammad kita pun 63 tahun kan. Jadi umur kita antara tu lah, 60, 70, paling lama pun 100 tahun kan. Tapi kita, Allah bagi nikmat, bagi peluang untuk kita untuk beramal sebanyak-banyak tahun. Dalam 83 tahun tu dalam satu malam je. Jadi kita kena rebut lah pada malam Lailatul Qadar ni untuk beramal. Beramal dengan sepenuhnya. Okay. Kemudian pada malam tu turun para malaikat dan Jibril sekali. Dia turun buat apa? Dia membawa semua perkara yang ditakdirkan berlaku pada tahun berikutnya. Okay, pada malam tu malaikat datang ke rumah seseorang. Datang kat rumah Mutalib. Mutalib buat apa? Mutalib tengah tengok bola time tu. Okay, lepas tu pergi rumah
Adawiyah pula. Adawiyah tengah buat apa? Dah tidur dah budak ni. Okay, lepas tu pergi rumah Nisa pula. Nisa tengah baca Quran dengan kakak dia. Jadi malaikat tulis pahala. Tulis pahala dan turut mendoakan apa yang didoakan oleh hamba Allah. Okay, lepas tu akhir sekali sejahteralah malam berkat itu sehingga terbit fajar. Maksudnya Lailatul Qadar ni sehingga terbit fajar saja, sehingga sebelum subuh. Sehingga subuh. Jadi kena, kalau kita kan kita puasa pada bulan tu bulan Ramadan. Jadi kita akan sahur. Jadi kita kena bangun awal lagi lah. Maksudnya dalam pukul 3 ke, pukul 4 ke. Barulah sempat nak sahur lagi. Nak solat subuh lagi. Betul tak? Janganlah lepas sahur tu tidur pula. Kena solat dulu. Boleh anak-anak semua? Boleh Ustazah. Boleh Boleh ke boleh? Ustazah. Mestinya boleh Ustazah. Okay. Bagus. Okay. Ada apa-apa persoalan ke? Kiranya Tak ada. Ustazah, malam Lailatul Qadar tu bila Ustazah? Dah salah cerita pula ya. Ustazah, kami tak tahu. Kami confused Ustazah. Okay. Maafkan Ustazah tertinggal. Okay. Dalam riwayat Bukhari ada mengatakan Lailatul Qadar ni berlaku pada malam 10 terakhir. Sesiapa yang memakmurkan malamnya dengan penuh kesungguhan, maka Allah akan mengampunkan segala dosanya yang lepas dan yang akan datang. Jadi pada malam 10 malam terakhir Ramadan ni, kamu digalakkan untuk beramal. Beramal dengan amalan sunat seperti solat tahajud, baca Quran. Jadi malam ni kamu kena kempas pulas lah. Kan awal-awal Ramadan tu dah baca Quran, dah buat amalan. Tapi pada 10 malam terakhir ni, kamu gandakan lagi. Boleh semua? Sebab pahala dia, Boleh Ustazah. kalau malam ni kamu baca Quran, ibaratnya kamu baca Quran selama 83 tahun. Kita baru umur 12 tahun kan? Tak tahu lagi boleh hidup ke tak sampai 83 tahun. Betul tak? Betul Ustazah. Nampak tak besarnya malam Lailatul Qadar ni? Jadi jangan kita sia-siakan dan kita rebutlah peluang ni. Bukan semua orang dapat. Macam tadi malaikat turun kan, ada yang tidur, ada yang tengah main game dan sebagainya. Jadilah kita ni sebagai hamba Allah yang sedang bertafakur dan beramalan. Okay. Ada lagi soalan? Tak ada? Tak ada. Bagus. Saya nampak kelas ni pun aktif dan bersemangat dan sentiasa menjawab soalan yang saya beri. Bagus semua. Boleh ke boleh? Semestinya boleh Ustazah. Okay, seterusnya kita beralih kepada aktiviti seterusnya. Dengar sudah. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua nampak macam lesu je, penat Saya masih bersemangat lagi Ustaz. Nisa ni ke mana ni? Nisa ke Tandas ke mana? Dia tak tahu Ustaz ni. Okey. Ada. Ada pun. Okey. Hari ni Ustaz nak sambung berkaitan dengan apa yang kamu dapat pengajaran daripada surah Al-Qad tu untuk diterapkan dalam kehidupan harian kamu. Okey. Yang first sebelum tu Ustaz nak tanya. Apa yang kamu buat kat rumah
time bulan puasa? Angkat tangan jawab. Saya makan. Tapi Makan. time berbuka Ustaz. Saya tak makan time puasa. Nasib baik. Ingat time bulan puasa dia makan. Okey. Husna pula buat apa time bulan puasa? Saya solat tarawih kat masjid Ustaz. Oh, kalau macam sekarang ni pandemik, solat tarawih dekat masjid ke kat rumah? Kantor lah. Saya solat dengan ayah saya. Kalau hari tak ada pandemik, kita bolehlah solat kat masjid. Kalau ada pandemik, kena solat dekat rumah. Nisa pula buat apa time bulan puasa? Selain daripada adawiyah, makan time buka puasa. Saya pergi mengaji Ustaz. Ngaji? Ya. Ngaji dengan siapa tu? Seorang-seorang ke? Saya dengan mengaji family ke? Dengan kelas. Ayah saya bayar. Oh, bagus. Macam Pipin lah. Bagus. Macam ni. Ya, seronok. So, tak adalah kita buang masa kan? Betul? So, setiap bulan puasa ni, kita kena isi masa lapang kita, kena buat aktiviti yang berfaedah. Contoh macam tadi, adawiyah. Adawiyah makan, tapi makan time buka puasa. So, kena awalkan buka puasa tu. Betul-betul azan, terus sumbat. Sumbat kurma dalam mulut. Jadi, lepas tu Husna pula, tarawih. So, tarawih ni, kita tak boleh tinggal. Sebab dia orang kata, kalau ikut sunnah Nabi, Nabi buat 8 dekat masjid, balik tu Nabi sambung lagi. Kalau waktu pandemik ni janganlah kita pergi masjid pula, macam orang kata menempah bala. Kan? Kalau PKP, kalau tak boleh pergi masjid, kita buat kat rumah. Betul? Nisa. Betul Ustaz. Nisa ni special. Sampaikan ayah dia keluarkan duit untuk dia join kelas Al-Quran. Okay. Sekarang Ustaz nak buat satu aktiviti dengan kamu semua. Sekarang simple je aktiviti dia. Ustaz nak kamu bahagi kepada 5 kumpulan. Boleh? So setiap seorang akan jadi ketua lah. Husna jadi ketua untuk grup 1, Adawiyah untuk grup kedua, dan Nisa untuk jadi ketua grup ketiga. Boleh? Boleh Ustaz. Okay. Sekarang ni kat tangan Ustaz ni ada 3 kertas mahjong. So ambil salah satu. Setiap grup ambil salah satu ketua. Ni ada ni. Whiteboard. Whiteboard marker. Okay. Saya dah ada dah. Sekarang ni Ustaz nak kamu tulis aktiviti kamu. Ada kamu nak buat minda ke, mind map, I think ke, peta apa-apa sekalipun yang menarik, kamu kena tulis dalam kertas maju yang Ustaz sediakan tu. Tulis apa? Tahu tak tulis apa? Tak tahu Ustaz. Tak tahu. Kena lukis ke Ustaz? Soalan yang bagus. So ikut aktiviti kamu kena tuliskan atau senaraikan aktiviti yang digalakkan dibuat pada bulan Ramadan. Lepas tu satu lagi, kamu kena tulis aktiviti yang tidak digalakkan semasa bulan Ramadan. Oh, Ustaz nak berapa tu Ustaz? Sekurang-kurangnya 3 atau 4 setiap satu. Okey, boleh Ustaz. Kami cuba. Nak bincang boleh Ustaz? Bincang dengan grup je. Dengan kumpulan lain berbeza tak boleh. Kita lain ke? Cepat. Jangan niru. Cepat. Cepat Ustaz! Ustaz bagi masa 8 minit je. Jangan meniru.
Ada yang dah siap ke? Lagi sikit Ustaz. Pula Husna dah siap? Oh, nampaknya Husna keluar kejap ya. Dia ada masalah, tak apa. Jalin boleh teruskan. Teruskan. Saya dah siap Ustaz. Dah nak berapa dah? Okey. Ustaz nak dalam 3 atau 4 je. Siap satu. Baik. Betul. Oi. Dah. Semua dah. Siapa yang belum? Siapa yang belum angkat tangan? Okey, cepat. Bulan saya dah siap. Bagus. Macam ni Ustaz nak. Macam ni. Nanti claim hadiah. Saya pun Ustaz. Bagus. Ada lambat. Baik. Saya dah siap Ustaz. Okey, bagus. Semua dah siap. So angkat macam ni. Angkat macam ni. Tunjuk kat Ustaz. Okey. Nisak tidak digalakkan di bulan Ramadan. Makan, minum. Bagus. Husna? Zikir. Sahur. Bagus. Adawiyah? Tunjuk sini. Nampak ke Ustaz? Qiyamul Lail, bersedekah, bersuci. Bagus. Pandai nak murid Ustaz. Lepas ni, sebelum ambil kelas, jumpa Ustaz. Claim hadiah. Wah. Yeay. Semua dapat hadiah Ustaz. Okey. Hadiah virtual, kena download. Okey. Selepas ni, sebabkan semua pandai, so Ustaz nak tanya, apa yang kamu dapat pengajaran daripada surah Al-Qad yang kita belajar hari ni? Okey. Nak mudahkan kerja kamu. Nak mudahkan lagi kerja kamu, kalau tunggu kamu fikir, Ustaz rasa akan ambil masa. So untuk mudahkan lagi kerja kamu, nak mudah ke tak nak? Nak Ustaz. Okey. Sekarang kamu buka buku teks. Tengok bab berkaitan dengan surah Al-Qadar. So kamu boleh tengok kelebihan ataupun pengajaran daripada belajar surah Al-Qad ni. Cepat. Dah Ustaz, saya dah jumpa. Muka surat berapa? Muka surat 22 Ustaz. Bagus Adawiyah. Muka surat? 22 Ustaz. Okey, sekarang Adawiyah dulu. Disebabkan Adawiyah jumpa dulu. Okey, Adawiyah baca satu. Baca kuat-kuat. Boleh Ustaz? Okay. Antara pengajaran surah Al-Qadar ialah gandakan ibadat pada bulan Ramadan, terutama pada 10 malam terakhir. Bagus. Okey. Husna pula. Dia nak baca warna pink Ustaz. Warna pink Oh, yang minat warna pink. Bagus. Ibadah sunat pada bulan Ramadan harus diteruskan pada bulan-bulan berikutnya. Okey, bagus. So tak boleh stop pada bulan Ramadan saja. Betul? Betul Ustaz. Okey. Yang terakhir Nisa. Saya nak baca nombor 6 Ustaz. Okey. Yang ke-6, bersyukur dengan nikmat Lailatul Qadar.
Bersyukur. So, kenapa kita kena bersyukur? Sebab malam Lailatul Qadar ni bila kita buat ibadat banyak pahala. Bagus. So, semua yang kita belajar hari ni tak boleh berhenti pada bulan Ramadan sahaja. So, siapa yang tak puasa kena ganti. Faham? Faham Okey. Ustaz? Faham. Kalau macam tu, kalau ada apa-apa soalan tak yang nak tanya Ustaz? Kod-kod tak faham ke? Tiba-tiba Ustaz cakap seorang-seorang ke? Siapa tak faham? Agak tanya. Ustaz, saya nak tanya. Kenapa ada. malam Lailatul Qadar ni Allah rahsiakannya? Okey. Soalan Azabiah tadi apa? Kenapa malam Lailatul Qadar ni Allah rahsiakan? Betul? Betul Ustaz. Okey. Suka tak main ada satu permainan tu kita kena teka. Kiranya macam mana kata? Ada satu permainan ni yang dulu tengok ustaz-ustaz kecil-kecil lah pernah main kan. Kami main teka-teka satu benda. Contoh macam dia boleh dikaitkan dengan Allah janjikan satu benda yang kita tak tahu. Contoh macam kalau ustaz buat satu permainan. Ustaz buat satu permainan. Kamu kena teka barang apa ustaz nak bagi, baru kamu dapat. Kalau kamu tak teka, kamu tak dapat. So kamu nak teka ke kamu tak nak teka? Saya nak teka baru saya dapat. Betul. So kalau kamu teka, kamu dapat, betul tak? Kalau kamu tak teka, kamu tak dapat. So macam tu juga Allah Subhanahu Taala. Macam mana dia nak hamba dia beribadat kepada dia sampai satu masa dia akan dapat benda tu. So kalau dia tak berusaha, contoh macam kamu usaha tadi, usaha untuk teka, betul tak? So kalau ustaz dah bagi tahu, so tak jadi game lah kan. So dia tak jadi permainan yang best. Betul? Baik ustaz bagi je. Betul? Betul Ustaz. So boleh dikatakan Allah Subhanahu Taala merahsiakan malam tersebut supaya orang lagi berusaha, lagi nak kejar-kejar, lagi nak cari, lagi nak tingkatkan amalan, lagi nak baca Quran banyak-banyak, lagi nak bersedekah supaya dapat alam Lailatul Qadar. So ustaz nak kamu semua berusaha dan jangan tidur 24 jam. Siapa pernah tidur time bulan puasa? Pernah Ustaz. Sebab hukum tidur sepanjang bulan puasa makruh. Tak elok. Okey. So ada apa lagi soalan? Saya tidur sekejap je Ustaz. Tidur sekejap tak apa. Jangan tidur sampai daripada sahur. Lepas sahur, subuh tidur sampai maghrib. Baru kat puasa baru bangun. Tu tak boleh jadi hukum dia makruh. Okey. Ada apa-apa lagi soalan? Tak ada. So, tak ada lah Ustaz. Untuk aktiviti kita. So boleh kita terus kepada penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Tadi kita dah belajar tentang latar belakang surah Al-Qad, maksud ayat surah Al-Qad. Apa lagi kita belajar tadi? Apa pengajaran surah Al-Qad, dan yang terakhir Ustazah akan menguji kamu semua dengan kuis. Okay. Sekarang ni Ustazah akan terangkan. Ustazah akan spin nama kamu menggunakan wheel of name yang Ustazah tunjukkan.
Okey, nama yang terpilih, Ustazah akan spin lagi sekali dengan soalan. Nampak soalan ni? Okey, lepas tu Banyaknya. kamu akan jawab. Banyak kan? Ada 11 soalan kesemuanya. Okey, Ustazah akan mula spin. Kita tengok siapa yang terpilih. Saya rasa macam saya ni. Okey, Adawiyah. Okey, kita tengok pula Alamak. soalan apa yang Ada akan jawab. Soalannya, soalan ke-9. Okey. Okey, Ada boleh? Maksud Boleh, Ustazah. ayat ke-5. Berikan Ustazah Okey, maksud ayat surah Al-Qaf yang ke-5. Boleh, Ustazah. Maksud ayat yang kelima ialah sejahteralah malam, iaitu berkat malam itu sehingga terbit fajar. Okey, betul. Tepuk tangan. Okey, seterusnya. Ada lagi. Adawiyah lagi. Ya, Bertuah lah Adawiyah ni. Kita spin lagi sekali lah sebab bagus. asyik Boleh, Ustazah, tak ada Adawiyah masalah. je kena. Boleh juga. Yeay. Kita spin lagi sekali ya. Okey, Ada Ustazah. nak jawab? Tak apa, saya bagi peluang kat orang lain, Ustazah. Kerosak Zaza. Spin ni. Eh. Okey, Mutalib. Okey. Soalannya, soalan kedua. Berapakah bilangan ayat surah Al-Qaf? Kamu talik. Ya Ustazah. Soalan tadi? Berapakah Saya bilangan tertidur. ayat dalam surah Al-Qaf? Alamak, tertidur pula. Apa nak jawab kan? Kamu talik boleh? Sekejap Saya ingat balik. Surah 1, 3, 2, 5, 4, 1. 5 dah. Okey, 5. Husna lah Ada 5. jawab. Ada 5 dah. Betul. Betul. Surah Al-Qaf ada 5 ayat. Okey, seterusnya. Siapakah insan yang bertuah? Seterusnya. Ada uyah lagi. Aduh. Mutalib Mutalib. Ustazah. Serius Mutalib ah? lagi. Ya, betul. Serius ah? Macam rosak Ustazah. Jadi soalannya, soalan keempat. Okey, sebab para malaikat, okey soalannya dengar ya Ustazah bagi soalan. Sebab Okey. para malaikat turun pada malam Lailatul Qadar adalah kerana Tak ada pilihan jawapan ABC tak ada. Kamu boleh rujuk buku teks. Sebab Boleh jawab tak?
Saya rasa saya tak tahulah. Okey, siapa nak jawab kan? Ada Uyah boleh? Saya rasa saya cuba ya Ustazah. Tapi saya tak tahulah betul ke tak Ustazah. Tak apa. Kita belajar. Sebab malam tu adalah malam keberkatan Ustazah. Malam yang berkat. Itu sebab malaikat turun. Ya betul. Jadi sebab apa para malaikat turun pada malam Lailatul Qadar adalah untuk membawa keberkatan dan kebajikan kepada hamba Allah yang mukmin dan soleh. Itulah sebabnya. Makasih ada dia. Makasih. Sama. Okey. Alamak. Okey, seterusnya. Siapakah lagi? Kejap ya. Termailat Kita spin lah lagi ya. Sebab macam tak adil pula Husna tak dapat jawab. Macam tipu Ustazah je game ni bagi je lah Ustazah. Husna jawab Ustazah. Macam tipu je game ni. Bagi Husna pula. Okey. Peluang. Kita akan Ini tidak adil. ulang balik. Okey, sekarang giliran Husna. Ini tidak adil. Sekarang giliran Husna. Soalannya, Dah lah soal senang je. Badan muka. ya, soalan senang. Husna dapat soalan senang. Berikan maksud ayat yang pertama surah Al-Qad. Husna boleh? Boleh berikan Ustazah? Ni senang je Ustazah. Senang kan? Senang je ni Ustazah. Apa dia? Apa dia? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu salah. Betul Itu lah maksud Ustazah. ayat. Ayat salah. Salah. Maksud Salah, ayat Ustazah. pertama apa dia? Salah. Siapa nak volunteer? Salah. Apa? Husna macam nak jawab lagi sekali tu Ustazah. Ustazah, saya salah baca lah Ustazah. Husna tersilap 1 dengan 2 Ustazah. Apa baca yang betul dia? 3 lah. Sesungguhnya kami telah Tiga lah. menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Betul tak Ustazah? Okey, betul. Maksud ayat pertama. Yang lain boleh ulang? Maksud ayat yang pertama. Saya tak dengar. Boleh Ustazah. Ada Uyah tolong ulang. Maksud ayat pertama. Maksud dia, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Okey, betul. Okey, seterusnya yang akan jawab soalan adalah Mutalik. Soalannya ialah di mana diturunkan surah Al-Qad. Jadi Mutalik, berikan Ustazah jawapan yang betul. Dia dekat mana Ustazah? Nak dekat Arab ke dekat Eropah? Dia ada 2 je tempat. Ada yang 2 je lah diturunkan bukan surah. Madinah dan Mekah. Jadi di mana satu? Madinah ke Mekah kamu pilih? Saya rasa lah. Kalau bukan Europe, saya rasa dekat Mekah. Mekah betul.
Okey, soalan seterusnya akan dijawab oleh Adawiyah. Okey, sebab dinamakan surah Al-Qad. Adawiyah ada? Oh, saya ada Ustazah. Sebab dinamakan dengan surah Al-Qad sebab awal-awal tu ada ayat Al-Qad. Salah, tak tepat tu. Surah Al-Qad kenapa? Sebab dinamakan dia. Salah. 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 Siapa nak cuba? Sekejap Malam saya check baju. Koda Ustazah. Ya, Ustazah. betul Una. Yes. Betul Una jawab tu. Tapi dia kena perincikan lagi sebab dinamakan dia sebab dalam surah Al-Qad tu diceritakan kehebatan malam Lailatul Qadar. Sebab dia menceritakan kehebatan. Okey, faham semua? Ada Ustazah. Saya terlupa Ustazah. Okey, seterusnya. Tak apa, nanti kamu kena ingat ya untuk periksa nanti. Okey, seterusnya saudari Husna yang akan menjawab keistimewaan malam Lailatul Qadar. Apakah keistimewaan? Saya Jadi Ustazah. Husna ada? Husna. Ada Ustazah. Awak lah. Malam Ustazah, Lailatul Qadar ni. keistimewaan malam Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 83 tahun. Betul tak Ustazah? Betul. Betul. Lagi apa lagi yang kamu tahu? Mori. Salah tu. Itu memang itu Orang setiap keistimewaan malam ada lain. lah. Ni Okey, yang lain keistimewaannya. Okey, malam ni diturunnya Al-Quran. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya yang akan dijawab oleh Mutalik. Okey, Mutalik, soalannya. Okey, berikan Ustazah pengajaran daripada surah saya Al-Qad. saya nak berapa? Satu pun dah cukup dah. Pengajaran apa yang saya dapat dari surah Al-Qad ni, sekejap saya tengok buku teks. Saya dapat surah itu kan bahawa Allah akan gandakan ibadat kita di bulan Ramadan sebab pahala yang digandakan. Betul tak? Okay, betul. Selain itu, pengajaran dia dalam malam Lailatul Qadar ni kita kena beribadah bukan sahaja pada bulan Ramadan tetapi diteruskan kepada bulan-bulan seterusnya. Okey, seterusnya kita dah habis kuis kita. Okey, jadi kita akan teruskan dengan pengajaran. Ustazah akan teruskan dengan penutup. Macam iPhone lah, iPhone Ustazah. Macam iPhone lah. Tak adalah. Handphone murah je handphone Ustazah ni. Okay, seterusnya kita dah sampai ke penghujung kelas. Okay, Ustazah akan buat rumusan sedikit tentang pembelajaran kita pada hari ini. Jadi rumusannya daripada pembelajaran kita hari ini tentang surah Al-Qad. Okay, malam Lailatul Qadar tu ada bukan malam yang diturunkan Al-Quran dan Lailatul Qadar tu sendiri merupakan
anugerah tidak ternilai daripada Allah pada bulan Ramadan. Okey, malam ni juga, malam Lailatul Qadar ni juga malam yang penuh kesyukuran dan keberkatan dan juga nikmat yang diberikan oleh Allah. Okey, seterusnya Ustazah akan panggil murid Ustazah yang bertuah iaitu Adawiyah. Okey, boleh bagi Ustazah sedikit rumusan tentang apa yang kamu belajar hari ini? Rumusan Ustazah. Apa yang saya dapat, bila tiba je bulan Ramadan, terutamanya pada 10 malam yang terakhir, kita kena lipat gandakan amalan kita sebab kita kena kejar malam Lailatul Qadar. Sebab malam Lailatul Qadar, bila kita buat amalan pada malam tersebut, pahala yang kita dapat berlipat kali ganda seumpama beribadah selama 83 tahun Ustazah. Itu yang saya dapat. Okey, Ustazah. Betul ke Ustazah? Okey, betul, baik, mumtaz. Okey, itu sahaja pengajaran kita hari ini. So kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-As yang akan diketuai oleh Husna. Husna, boleh tolong ketuai bacaan tasbih kifarah dan surah Al-As? Boleh Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, itu sahaja pengajaran kita hari ini. Okey, sekian. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Jumpa lagi. Terima kasih Ustazah. Jumpa lagi. Seronok sangat Terima Ustazah. kasih Ustazah. Okey,